Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Di kelas, hari ini kita akan masuk bab baru iaitu bab 6, pembiakan seks dalam tumbuhan berbunga. Dan kita akan fokuskan kepada topik 6.1 iaitu struktur bunga. Okey, kita tengok standard pembelajaran bagi topik ini. Okey, yang pertama mengenal pasti struktur bunga. Okey, yang kedua membanding dan membezakan struktur jantan dengan struktur betina yang ada di dalam bunga. Okey, bunga ni merupakan organ pembiakan bagi tumbuhan yang berbunga. Okey, kebiasaannya pada satu bunga ni dia memang dah ada organ pembiakan jantan dan ada organ pembiakan betina, yang mana kita panggil dia sebagai bunga bisex. Maksudnya dalam satu bunga tu dia ada organ jantan dan ada organ betina yang berfungsi. Okey, kalau organisma yang ada dua jantina ini kita panggil dia sebagai hermaphrodite. Okey, selain daripada bunga, ada juga setengah haiwan merupakan haiwan yang hermaphrodite, yang mana dia mempunyai struktur pembiakan jantan dan betina yang berfungsi pada satu organisma. Okey, berbalik pada tumbuhan tadi, selain daripada tumbuhan yang mempunyai selain daripada bunga yang mempunyai organ pembiakan jantan dan organ pembiakan betina dalam satu bunga, ada juga setengah bunga dia mempunyai organ pembiakan jantan dan organ pembiakan betina sahaja dalam satu bunga. Okey, contoh kat sini, okey, bunga yang pertama ni dia hanya mempunyai stamen iaitu organ pembiakan jantan. Okey, manakala bunga yang kedua ni dia hanya mempunyai carpel iaitu organ pembiakan betina sahaja dalam bunga tersebut. Okey, sekarang kita nak tengok struktur bunga yang ni dah dipelajari masa di tingkatan 1 dulu. Okey, kita tengok strukturnya dari bawah ni. Okey, yang ini adalah peduncle. Okey, peduncle ni fungsinya adalah untuk menyokong bunga. Okey, yang kedua yang naik sikit ni warna hijau, ini adalah sepal. Okey, sepal ni fungsinya adalah untuk melindungi struktur bunga ini ketika bunga ni berada di peringkat kudup. Okey, seterusnya adalah petal. Okey, petal. Okey, petal ni adalah bahagian yang berwarna pada bunga dan tugasnya adalah untuk menarik perhatian serangga sebab dia warna-warni, warna dia menarik. Okey, jadi petal yang berwarna ni mampu menarik perhatian serangga untuk mendekati bunga tersebut. Okey, selain daripada tu, pada bunga juga ada struktur anther dan juga struktur filament. Okey, struktur anther dan filament ni kita panggil dia juga sebagai stamen ataupun organ pembiakan jantan bagi bunga. Okey, manakala pada bunga ini juga ada struktur pembiakan betina yang kita panggil dia sebagai carpel. Okey, carpel ni dia terdiri daripada stigma, stil dan ovari, dan dalam ovari ada ovule. Okey, kita tengok kat sini anther. Okey, anther fungsinya adalah untuk menghasilkan butir debunga. Okey, ini adalah butir debunga yang dihasilkan oleh anther. Kalau awak tengok dalam gambar rajah ini, okay, yang awak nampak warna krim ni, ini adalah anther. Okay, dan di bawah anther ada struktur filament. Okay, filament fungsinya adalah untuk menyokong anther. Okay, dan anther dan filament ni kita panggil dia juga sebagai stamen ataupun organ pembiakan jantan bagi bunga. Okay, seterusnya kita tengok stigma. Okay, stigma ni fungsinya adalah untuk menerima butir debunga ketika proses pendebungaan. Kalau perhatikan dalam gambar rajah ni kan, okay, stigma ni ni adalah stigma pada bunga raya. Okay, stigma ni dia punya struktur berbulu. Dia macam nampak berbulu gitu. Okay, jadi dengan adanya struktur macam ni, dia mudahlah untuk butir debunga untuk melekat padanya. Okay, di bawah stigma ada struktur stil yang mana fungsinya adalah untuk menyokong stigma ni supaya dapat berdiri tegak. Okay, dan di bahagian bawah stil ada ovari. Okay, dan dalam ovari ada ovule. Okay, dalam ovule ni ada gamet betina.
Okey, ini adalah bunga lili. Okey, kita tengok struktur yang ada pada bunga lili ni. Okey, yang ini kalau awak tengok ini adalah stigma. Okey, ini adalah stil. Okey, stil ni dia bermula daripada stigma sampai ke bahagian bawah. Okey, lepas tu kita ada struktur anther. Okey, anther ini disokong oleh filament. Okey, apa lagi yang ada pada gambar rajah ni? Okey, ni adalah petal. Okey, ini adalah gambar rajah bunga raya yang cikgu ambil kat sekolah hari tu. Okey, yang awak tengok warna peach ni adalah petal. Okey, yang warna putih ini adalah stil. Tak nampak pula tulisannya. Okey, yang merah ini adalah stigma. Okey, di bawahnya adalah stil. Sampai ke bawah lah. Yang cikgu dah label tadi tu. Sampai ke bawah, sampai ke ovari. Okey, yang warna kuning ini adalah anther. Okey, dan anther ini disokong oleh filament. Okey, gambar ni kecil. Okey, kita besarkan lagi gambar ni. Okey, yang ni. Ini adalah filament. Okey, yang warna kuning ini adalah anther. Okey, kedua-dua struktur ini kita panggil dia sebagai stamen. Okey, dan yang awak nampak warna merah ini adalah stigma. Disokong oleh stil. Okey, kita besarkan lagi gambar rajah ni. Okey, dalam anther, okey, bila butir bunga tu matang, okey, anther ni dia akan pecah. Okey, jadi awak akan nampaklah struktur macam biji-biji halus. Ini adalah butir bunga. Okey, nanti kita akan belajar lagi tentang ni. Okey, kita nak tengok sikit tentang struktur yang lain, iaitu ini yang warna hijau ni awak nampak ini adalah sepal. Okey, sepal ni fungsinya adalah untuk melindungi struktur bunga ini ketika bunga ini berada di peringkat kuduk. Okay, yang awak nampak macam ini adalah kuduk bunga. Okay, dalam kuduk bunga ni ada bunga lah, ada struktur bunga. Okay, jadi sepal ni fungsinya adalah untuk melindungi struktur bunga ketika berada dalam keadaan kuduk ni. Okey, bilangan stamen pada bunga dia berbeza mengikut spesies. Okey, contoh kat sini kan. Okey, bunga tasbih. Okey, pada satu bunga dia ada satu je stamen. Okey, kalau tadi pada bunga raya ni kan dia ada banyak kan stamen. Ni, banyak dia punya stamen. Okey, tapi pada bunga tasbih ni ada satu sahaja stamen. Dan ada juga bunga yang mempunyai banyak stamen. Contohnya bunga kaktus saguaro. Okey, dia mempunyai sebanyak 3,482 stamen pada bunganya. Okey, tengok banyak kan dia punya stamen ini. Okey, cikgu nak awak jalankan satu aktiviti yang senang sahaja. Okey, kita nak buat pembelahan bunga. Yang ni boleh dibuat di rumah lah. Okey, jadi awak ambil sahaja mana-mana bunga yang ada di rumah awak tu. Okey, kalau nak mudah, boleh guna bunga raya. Okey, kalau tak ada bunga raya kat rumah awak tu boleh juga sebenarnya untuk guna bunga lain. Cuma cikgu nak awak perhatikan yang mana satu organ jantan, yang mana satu organ betina. Okey, ambil gambar dan cikgu nak awak labelkan. Lepas tu hantar dalam grup. Okey, ni contoh yang cikgu potong hari tu. Okey, jadi pada gambar rajah awak tu, pada gambar rajah pula. Okey, pada bunga yang awak potong tu cikgu nak awak labelkan di mana lokasi organ jantan dan di mana lokasi organ betina yang ada pada bunga itu. Okey. Okey, ni yang cikgu potong dan cikgu besarkan lah. Okey, pada bahagian bawah ni kan. Okey, ini adalah tadi, ini adalah stigma. Okey, ini adalah stil. Okey, dan di bawah ni adalah ovari. Okey, struktur ini merupakan struktur pembiakan betina yang kita panggil dia sebagai carpel. Okey, dalam ovari ada
ovule. Tak nampak kat sini. Ovule. Okey, kita besarkan sikit ovari ni. Okey, dalam ovari ni ada yang awak nampak macam biji-biji ni. Ni. Ini adalah ovule. Okey, jadi cikgu nak awak potong bunga yang ada kat sekitar rumah awak tu. Ambil satu bunga, potong, lepas tu ambil gambar, cikgu nak awak labelkan. Okey, organ pembiakan jantan dan betina yang ada pada bunga tersebut. Okey, dah hantar dalam grup nanti. Okey, kita tengok perbandingan antara bahagian bunga jantan dan bahagian bunga betina. Okey, bila sebut perbandingan, macam biasalah mesti ada persamaan dan mesti ada perbezaan. Okey, jadi untuk tulis persamaan, kedua-duanya, perkataan kedua-duanya mesti ada. Okey, kedua-duanya menghasilkan gamet. Okey, dan kedua-duanya terletak pada bunga, pada organ bunga. Okey, manakala perbezaan? Okey, untuk bunga jantan, bahagian jantan bunga dan bahagian betina bunga. Okey, bahagian jantan bunga dia terdiri daripada stamen. Okey, manakala bahagian betina bunga terdiri daripada carpel. Okey, bahagian jantan bunga mengandungi struktur anther dan filament. Okey, manakala bahagian betina bunga terdiri daripada struktur stigma, stil dan ovari. Okey, bahagian bunga jantan menghasilkan debunga, spesifiknya pada bahagian anther. Okey, manakala bahagian betina bunga menghasilkan pundi embryo. Okey, bahagian jantan bunga mengunjur keluar dari dasar ovari, tapi tak semua macam tu. Contoh kalau bunga raya, kalau macam bunga raya ni kan, okey, dia punya bahagian dasar anther tu. Okey, bahagian dasar filament tu dia mengunjur dari stil. Okey, tapi ada juga bunga macam ni. Macam ni. Okey, bahagian dasar filament ni dia mengunjur daripada ovari. Okey, manakala bahagian betina bunga terletak di bahagian tengah bunga. Okey, jadi cikgu harap awak jelas ya struktur berkenaan dengan struktur bunga dan dapat banding bezakan antara bahagian jantan bunga dengan bahagian betina bunga. Okey, jadi itu sahaja untuk subtopik ini. Okey, terima kasih.